Professional fee ejen hartanah, pembeli ataupun penjual yang kena bayar. Anda memang tak perlu fikir tentang komisen ejen hartanah bila nak beli ataupun jual hartanah. Cumanya yang menjadi persoalan sekarang, siapa yang sebenarnya kena bayar professional fee tersebut pada ejen hartanah? Jangan khawatir dan jangan takut dengan yuran yang bakal dikenakan oleh ejen hartanah. Tak ada apa yang perlu dirisaukan pun sebenarnya, lebih-lebih lagi jika anda ingin menjual atau membeli hartanah secepat mungkin. Apapun banyak manfaat yang boleh kita dapatkan melalui ejen hartanah. Salah satunya ialah ia sangat memudahkan kerana anda tak perlu lagi pening-pening kepala mencari pembeli atau penjual dengan sendiri. Bahkan ada ejen hartanah yang sanggup membantu sampai tahap tunjuk ajar cara memohon pinjaman rumah, menyemak latar belakang bakal pembeli, menyemak kecacatan ataupun kerosakan dalam rumah, memilih hartanah yang terbaik, malah membantu mendapatkan insurans rumah yang terbaik untuk anda. Ada apa dengan yuran ejen hartanah? Ejen hartanah seolah-olah datang dalam satu pakej lengkap. Mereka lah yang buat marketing, mereka lah yang buat sales, mereka jugalah yang buat kerja-kerja admin dan berbagai-bagai lagi. Kerja mereka tak lain dan tak bukan ialah untuk promosikan dan pasarkan hartanah sekreatif yang mungkin untuk close the deal. Secara keseluruhannya, ia merangkumi kos bahan-bahan pemasaran, cetakan dan membuat salinan dokumen termasuk juga perbelanjaan perjalanan dan yang paling penting, mereka berusaha mencari pembeli yang serius untuk hartanah anda. Jadi, berapa jumlah yuran yang perlu dibayar pada ejen sebenarnya? Mengikut Malaysian Institute of Estate Agent (MIEA), professional fee telah ditetapkan pada maksimum 3% daripada harga jualan hartanah dan yuran ini sah untuk hartanah yang dibina di Malaysia dan oleh pemaju Malaysia sahaja. Berapa pula yuran saya perlu bayar untuk ejen yang uruskan hartanah sewa? Bagi rumah sewa, kadar bayaran fee adalah seperti yang digariskan MIEA iaitu minimum sebulan kadar sewa. Persoalannya, siapa yang perlu bayar professional fee ni? Penjual ataupun pembeli? Jawapannya, kedua-dua sekali. Tapi secara teknikalnya, penjual lah yang kena bayar. Macam mana pula tu? Macam ni. Penjual lah yang sepatutnya membayar yuran ejen tersebut, tapi mereka mempunyai pilihan untuk memasukkannya ke dalam harga tawaran. Jadi harga jualan sebenarnya ialah RM400,000 tambah 3%. Oleh itu, bila anda membeli hartanah, professional fee telah pun dimasukkan sekali ke dalam harga belian. Bilakah anda perlu membayar professional fee kepada agensi? Ramai sebenarnya yang keliru bila tanya soalan ni. Nak kena bayar masa awal-awal proses ke, ataupun lepas semua dokumen-dokumen penting dah ditandatangan ke, ataupun bila semua dokumen dah di-stamping. Semuanya ada dijelaskan di dalam Piawaian Agensi Hartanah Malaysia ataupun Malaysian Estate Agency Practice (MEAS) pada perenggan nombor 7, iaitu jika sekiranya perjanjian jual beli ataupun perjanjian sewa rumah tidak mempunyai prasyarat, yuran ejen hendaklah dibayar setelah perjanjian jual beli atau perjanjian sewa ditandatangani. Secara ringkasnya, anda perlu membayar professional fee kepada agensi setelah semua dokumen penting ditandatangani. Tak perlu tunggu sehingga dokumen tersebut di-stamping. Baik, kenapa Rena cakap professional fee dan bukannya commission agent? Ini adalah kerana fee tersebut dibayar sebagai caj pengurusan kepada agensi dan agensi yang akan bayar komisen pada ejen tersebut mengikut kadar yang telah ditetapkan. Jadi, sekiranya anda adalah ejen hartanah dan ada pemilik rumah yang ingin guna servis anda untuk jualkan hartanah mereka, tapi mereka nak beri 2% sahaja sebagai commission agent, adakah anda terima atau tolak terus tawaran tersebut? Kalau tanya Rena, Rena akan tolak tawaran tersebut. Sebagai ejen hartanah,
kita mestilah letak value pada kerjaya kita, dan kalau boleh terangkan pada pemilik hartanah tersebut apa yang kita akan buat sepanjang proses untuk uruskan penjualan hartanah mereka dengan teratur sehingga terjual. Hakikatnya ejen hartanah memang bekerja keras untuk menjual sesuatu hartanah, dan ianya tidaklah semudah yang kita sangkakan. Mereka nak kena melalui proses penilaian dan memohon lesen. Semua ni mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum mereka boleh berfikir tentang keuntungan. Kadang-kadang kita patut berterima kasih kerana kegigihan dan kesabaran mereka dalam membantu kita semua. Kita juga perlu ingat bahawa mereka mungkin antara yang terbaik dalam mengetahui jenis hartanah mana yang sesuai untuk keluarga, pasangan muda, pesara dan sebagainya. Sebelum nak buat keputusan rumah mana yang anda nak beli, bolehlah bertanya pada mereka dulu, okey? Walau bagaimanapun, anda kena berhati-hati bila berurusan dengan sesiapa sahaja kerana tak semua orang yang kita jumpa ni baik dan murni hatinya. Mungkin ada yang cuba nak ambil kesempatan atas keadaan anda. Jangan lupa untuk lakukan semakan yang sewajarnya tentang latar belakang ejen hartanah yang anda pilih di samping meminta pandangan dari orang lain. Baik, itu saja perkongsian Rena untuk video kali ini. Jumpa lagi untuk video yang akan datang dengan topik berbaloi ke beli unit Soho untuk pelaburan. Saya Rena Muhammad Noor, your property, my priority. Jumpa lagi, bye.